Berita Tengah Hari edisi Jumaat 28 Julai 2023. Saya Hazel Desmond. Negara bakal menerima lawatan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah minggu hadapan. Kali kedua dalam tempoh 8 bulan sejak Perdana Menteri menerajui kepimpinan Kerajaan Madani. Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan lawatan bertujuan menandatangani perjanjian pelaburan yang memberi impak positif kepada negara. Gelombang. Minggu depan, Bahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Brunei akan melawat sekali lagi. Dalam 8 bulan saya Perdana Menteri 2 kali dia datang ke Malaysia. Dan datang dengan agenda. Nanti kita akan tanda tangani perjanjian termasuk pelaburan ke Malaysia. Sudah kita buat kerja. Pelaburan itu penting, kalau tidak fulus tidak ada. Perdana Menteri berucap pada program Jelajah Perpaduan Madani dan Pelancaran Jentera Perpaduan Negeri Sembilan di Port Dickson. Ini pula kabar gembira kepada anggota rela seluruh negara. Mereka bakal menerima bantuan baik pulih dan bina baharu rumah daif, terutama bagi projek perumahan rumah termiskin dalam tempoh terdekat. Data satu rumah untuk baiki itu maksimum 17,000. 17,000. Untuk membina baru itu hampir 70,000. Tapi kita mengikut Ketua Pengarah tadi, dia nak lebih banyak lagi, kita baiki dulu rumah-rumah yang ada itu sebagai keutamaan kepada rela. Beliau memaklumkan pada Majlis Ramah Mesra bersama warga rela Negeri Sembilan di Seremban. Buat anggota ATM pula, 448 projek baik pulih serta penyelenggaraan bangunan uzur dan rumah akan dilaksana menerusi peruntukan tambahan 200 juta ringgit seperti diumum Perdana Menteri. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan, keutamaan diberi kepada kerosakan kritikal pada infrastruktur dan rumah anggota ATM di seluruh negara. Antaranya menaik taraf atap bocor, masalah bekalan air dan isu lain yang dikira kritikal. Pihaknya juga memohon kepada Kementerian Kewangan untuk melonggarkan syarat bagi memudahkan proses menjalankan projek agar dapat siap menjelang akhir tahun ini. Beliau menyatakannya selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Kem dan Rumah Keluarga Angkatan Tentera bagi Pusat Latihan Kor Polis Tentera Diraja dan Army Red Warrior di Port Dickson. 30,000 unit hartanah kediaman pada harga bermula serendah RM42,000 ditawarkan menerusi Expo Hartanah Johor 2023 yang dijangka siap sepenuhnya sebelum 2025. Menurut Exco Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, Expo menghimpunkan 47 pemaju perumahan itu terbuka kepada semua tahap pendapatan rakyat termasuk golongan B40. Setakat menjual rumah saja, tapi di peringkat tetamu yang datang, dia boleh belajar banyak perkara dan boleh merancang untuk membeli rumah pada masa akan datang. Selalu bila orang cakap tentang expo perumahan ni, ialah pemaju-pemaju biasa rumah-rumah mewah aja. Tetapi event kali ini untuk Expo Hartanah Johor memang kita allocatekan untuk rumah RMMG. Ada rumah berharga RM50,000, ada rumah berharga RM80,000, ada rumah berharga RM150,000 dan untuk M40 kita ada harga rumah RM200 dan RM250,000. Selain itu, Expo turut menawarkan rumah kepada golongan belia sekaligus memberi ilmu perancangan pemilikan rumah. Kita panggil mereka-mereka yang expert di dalam bidang-bidang hartanah untuk mereka datang dan berkongsi. Antaranya kita ada Tuan Samsudin Kadir iaitu bagaimana hendak memulakan simpanan pertama melalui emas dalam menyediakan deposit membeli rumah. So the next three parcel, you have 80,000, 150,000 and 42,000. So I think by this year we can able to complete lah. Pada pendapat saya, expo gini kalau tiap-tiap tahun diadakan ni memang bermanfaat untuk rakyat lah. Sebab memang banyak rakyat yang memerlukan rumah ni. Sebab kalau rumah yang mampu milik macam ni, rumah yang harga murah.
Menerusi Expo Sama, JL Land Group menerima anugerah Best Developer Bumiputra Empowerment Property Award, manakala Sintex Kuatari Sdn Bhd dan Eco Botanic Development Sdn Bhd dianugerahkan Best Developer Housing Policy and Compliance Award. Kerangka ekonomi madani yang diumum Perdana Menteri dilihat mampu menjana ekonomi negara lebih berkesan di peringkat domestik dan antarabangsa pada masa hadapan. Ia diyakini mampu memulihkan mata wang negara dan ekonomi rakyat. Kerangka ekonomi madani ini kalau kita lihat untuk menjadakan ekonomi domestik dia jauh lebih baik. Jadi dia ada kerangka jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk menjadikan penjanaan ekonomi peringkat domestik dia jauh lebih baik lagi. Ya. Jadi dalam kita nak menangani masalah mata wang ni yang agak tinggi sekarang ni, kita jatuh ke bawah sedikit. Perdana Menteri mengambil inisiatif untuk memastikan bahawa domestik ekonomi ini dapat dikawal. Semalam, kerangka ekonomi madani diluncurkan Perdana Menteri bertujuan mengangkat semula ekonomi Malaysia sekaligus membawa limpahan hasil bagi membolehkan rakyat menikmati kehidupan lebih berkualiti. 7 penanda aras digariskan sebagai sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum tempoh 10 tahun. Dalam pada itu, inisiatif ekonomi madani dijangka dapat memacu kadar pertumbuhan ekonomi kepada 5.5 hingga 6% setahun bagi tempoh 10 tahun akan datang berbanding tempoh semasa 4 ke 5%. Jadi untuk mencapai sasaran itu memang ada lonjakan besar yang perlu dilakukan dalam konteks ekonomi, seperti meningkatkan kedudukan kita dalam global ranking, seperti daya saing menjadi 30 ekonomi terbesar di dunia, meningkatkan pembabitan industri-industri, sektor-sektor dan syarikat-syarikat kita dalam sektor perdagangan. Tapi yang penting juga, kerajaan mahu melihat inisiatif ekonomi madani ini turut memanfaatkan rakyat. Gagal kemuka lesen atau permit barang kawalan berjadual, kilang membuat bumbung di kawasan perindustrian Kantan Cemoh bakal dikenakan tindakan. Serbuan dilakukan KPDN turut menyita 4,000 liter cecair disyaki diesel. Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Perak Muhammad Aznan Shah Khalid memaklumkan pengurus premis berumur lingkungan 40-an gagal mengemukakan lesen atau permit barangan kawasan berjadual minyak diesel. Nilai rampasan berjumlah RM11,000. 2 warga emas maut dalam nahas membabitkan 3 kenderaan di Taman Desa Sitiawan awal pagi tadi. Mangsa yang terbunuh berusia 79 dan 68 tahun. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, pemandu bas bersama 12 penumpang terselamat. 2 mangsa iaitu pemandu dan penumpang Proton Persona tersepit dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak perubatan. Manakala seorang lagi individu dalam Proton Saga tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat dibawa ke Hospital Sri Manjung untuk tindakan lanjut. Sekurang-kurangnya 23 maut apabila sebuah bot penumpang karam di tasik berdekatan ibu negara Filipina. Menurut pihak berkuasa, 6 lagi masih hilang sehingga kini. Kejadian yang berlaku pada waktu tengah hari di Tasik Laguna, 37 km tenggara Manila, beberapa jam selepas taufan Dok Suri membadai utara negara terbabit. Mereka yang berada di dalam bot panik setelah terdapat tiupan angin secara tiba-tiba serta kesemuanya tertumpu ke sebelah kiri bot menyebabkan ia tidak seimbang dan terbalik. Di selatan Brazil, 8 terbunuh dan 12 cedera selepas letupan gudang bijirin di sebuah syarikat pertanian. Letupan berlaku di syarikat Civel di bandar kecil Palotina, kira-kira 600 km dari ibu negeri Curitiba.
Punca kejadian letupan masih dalam siasatan. Anggota penyelamat masih mencari orang yang hilang. Jurucakap syarikat berkata 7 daripada mereka yang maut adalah pekerja asing, kebanyakannya warga Haiti dan seorang warga Brazil. Lima maut dalam kebakaran hutan yang terus marak di seluruh Greece. Sejak Rabu, pegawai telah mengarahkan lebih banyak pemindahan beberapa komuniti di kawasan yang dilanda teruk. Sebahagiannya berpindah melalui bot laju persendirian dan menuju ke bandar pelabuhan Volos yang berdekatan. Malah Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis berkata Greece perlu mengambil lebih banyak langkah untuk memerangi kesan perubahan iklim ketika kebakaran hutan yang terus marak di bahagian tengah negara itu. PRU Don Kelate ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Nak cek mana daftar pemilih tu? Ceklah di MySPR Semak. Ini tempat kita, Kelate bumi bertua. Tinggal pusaka, banyaknya sejarah. Inilah masanya. Orang Kelate pakat tubik ngundi belaka. Yang sahih hanya di RTM. Kejohanan berbasikal letup di Langkawi LTDL 2023 telah dikeluarkan dari kalender Kesatuan Berbasikal Dunia UCI. Ia sekaligus menimbulkan tanda tanya mengenai penganjurannya yang dijadual berlangsung bermula 23 September ini. Sebelum ini, Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM Dato' Abu Samah Wahab pernah menyatakan kebimbangannya mengenai nasib LTDL. Ia berikutan isu bayaran tertunggak oleh pihak penganjur sebelum ini yang didakwa masih belum diselesaikan. Ketika Majlis Pelancaran LTDL 2023 pada 4 Julai lalu, beliau mendedahkan menerima surat daripada UCI berhubung tunggakan bayaran penganjur kepada 5 pasukan bertanding yang melebihi RM1 juta. Namun ia tidak membabitkan hadiah kemenangan oleh pihak penganjur sebelum ini, sebaliknya melibatkan bayaran lain seperti penampilan serta tiket penerbangan. Kelantan FC kini berpeluang untuk membawa masuk pemain baharu bagi memperkuatkan pasukannya. Ia berikutan tindakan Badan Bebas First Instance Body FIB menarik balik sekatan perpindahan pemain untuk pasukan itu pada jendela kedua perpindahan berkuat kuasa semalam. Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam kenyataan memaklumkan FIB telah menerima segala dokumen yang diperlukan untuk menarik perintah sekatan tersebut. Bagaimanapun, penarikan balik sekatan ini berbeza dan tidak mempunyai impak ke atas sebarang sekatan yang dikenakan oleh FAM ataupun FIFA selepas ini. The Red Warriors dijatuhkan hukuman sekatan perpindahan pemain itu bermula 5 Julai lalu. Hukuman itu susulan kegagalan skuad tersebut menghantar bukti bayaran caruman KWSP selain tunggakan gaji pemain dan pegawai bagi tempoh April dan Mei lepas. Bekas bintang Manchester City David Silva mengumumkan persaraannya daripada sukan bola sepak. Biarpun masih ingin terus beraksi, masalah kecederaan lutut memaksanya untuk mengundurkan diri. Pemain tengah kelahiran Spanyol berusia 37 tahun itu menghabiskan 10 tahun yang sangat berjaya bersama Man City dan pernah memenangi 4 kejuaraan Liga Perdana sebelum menyertai Real Sociedad pada 2020. Bagaimanapun, Silva mengalami kecederaan lutut yang serius semasa pramusim bersama Sociedad dan telah memutuskan untuk menamatkan kariernya selama 19 tahun. Silva juga merupakan seorang pemain yang sangat popular di City sehingga kan patung arcanya telah didirikan di luar Stadium Etihad pada 2021. Selain 4 gelaran Liga Perdana, Silva turut membantu City dalam memenangi 2 Piala FA dan 5 Piala Liga. Silva pernah memenangi Piala Dunia pada 2010 dan 2 kejuaraan Euro bersama Spanyol sebelum meninggalkan skuad kebangsaan itu pada 2018. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.